Okey. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, hari ini kita akan masuk kepada topik yang baru, iaitu plan dan dongakan. Okey, hari ini kita akan belajar, kita akan masuk kepada subtopik yang pertama, iaitu 7.1 unjuran ortogon. Okey. Okey, sebelum itu, okey. Sebelum tu, kita imbas kembali dahulu apa yang sudah kita belajar dalam kelas sebelum ni. Okey, kita sudah belajar dalam kelas sebelum ni iaitu topik sekejap. Topik topik lukisan berskala. Okey, kita sudah belajar dalam lukisan berskala ni. Okey, apa maksud lukisan berskala ni? Kita sudah belajar untuk kelas sebelum ni. Apa maksud dia? Lepas tu dalam lukisan berskala ni kita belajar juga kita belajar macam mana kita mau mentafsirkan ukuran-ukuran. Lepas tu, okey, kita sudah belajar juga macam mana kita mau menentukan ukuran skala. Okey, ukuran skala. Ukuran skala kita sudah belajar untuk tentukan ukuran objek, ukuran lukisan berskala. Okey, itu semua kita sudah belajar dalam lukisan berskala. Okey. Cek. Okey. Ini yang kita sudah belajar dalam bab sebelum ni. Okey. Okey. Sebelum kita masuk dengan lebih lanjut, kita lihat dahulu hasil pembelajaran untuk pembelajaran kita hari ini. Okey. Di akhir pembelajaran ini, murid berupaya untuk melukis unjuran ortogon dengan betul. Dan yang kedua, murid berupaya untuk membanding dan membeza antara objek dan unjuran ortogon yang sepadan dengan betul. Okey, ada dua ni lah yang perlu kita capai di akhir pembelajaran ini. Okey, kita masuk. Kita lihat dahulu lah, kita masuk satu persatu. Okey, kita lihat yang pertama, iaitu berkaitan sata dan normal kepada sata. Kita lihat apakah sata dan normal sata ini. Okey. Okey, kita lihat. Sata ialah permukaan rata pada suatu objek. Okey, sata ni ialah permukaan rata pada suatu objek. Okey. Sata ni dia ada 3 jenis. Okey, tengok di sini. Dia ada yang pertama sata mengufuk, yang kedua sata mencancang, dan yang ketiga sata condong. Okey, dia ada 3, iaitu sata mengufuk, sata mencancang, dan sata condong. Okey, ni dia ada 3 jenis lah, jenis sata. Okey, kita lihat contoh di sini. Okey, kita lihat sama-sama. Okey, Raja menunjukkan suatu sukuan silinder tegak dengan tapak mengufuk PQRS. Okey. Tengok di sini. PSTU. Okey, ni. Yang ni. Oh, silap. Sekejap. Okey. Ni. PSTU. Yang ni. Okey, maaf kalau tulisan cikgu tidak seberapa cantik. Okey. PSTU ni ialah satah mencancang. Okey, satah mencancang. Ingat, mencancang ni dia berdiri. Tegak maksudnya. Okey. Dan PQRS yang di bawah ni, yang baring ni ialah satah mengufuk. Ingat, untuk mengufuk dia kena baring. Okey. Baring lah. Baring.
ingat. Oke. PSTU mencancang dan PQRS mengufuk. Oke, dan QRTU. Oke. Q, oke. Nampak? Coba bersihkan. Oke, mana dia? Q, R, T, U. Oke, ialah permukaan melengkung. Nampak kan ni? Dia permukaan melengkung. Permukaan melengkung. Oke. Ialah permukaan melengkung. Oke, ingat. Sata mencancang, dia kena tegak. Tegak. Kira dia berdiri. Tegaklah. Oke. Dan kalau untuk mengufuk, dia baring. Oke. Oke, dia tidur maksudnya. Kita macam, kalau macam untuk senang kamu ingat, mencancang ni, dia tengah berdiri. Orang tu tengah berdiri, mencancang. Okey. Kalau untuk mengufuk ni, orang tu tengah tidur, tengah baring. Okey. Tu kamu kena ingatlah sebab kita akan guna terms-terms, dua terms ni, iaitu sata mencancang dan sata mengufuk ni dalam untuk jawab soalan nanti. Okey. Okey. Okey, seterusnya kita lihat, okey, normal kepada suatu sata. Okey, normal kepada suatu sata ialah garis lurus yang berserenjang atau bersudut tegak dengan sebarang garis pada sata tersebut. Okey. Ialah garis lurus yang berserenjang atau bersudut tegak dengan sebarang garis pada sata tersebut. Okey, kita lihat dalam contoh ni. Okey. Raja ni menunjukkan sebuah prisma tegak dengan A, B, C, D ialah sata mengufuk. A, B, C, D ialah sata mengufuk. Yang di bawah ni tapak dia. Tapak dia adalah sata mengufuk. Okey. A, B, F dan C, D, E ialah sata mencancang. Di mana? Okey. A, yang segitiga ni. Dua segitiga ni. Ni dan yang di belakang ni. Okey. Dua segitiga ni ialah sata mencancang. Okey. B, C, E, F dan A, D, E, F ialah sata condong. Okey, yang mana satu? Okey. B, C, E, F dan A, D, E, F ialah sata condong. Nampak kan? Dia miring ni, miring. Okey, dia condong. Okey. Garis FM dan EN berserenjang dengan garis AB dan CD masing-masing. Kita lihat. Kita clearkan dahulu supaya nampak dengan lebih jelaslah. Okey. Dia bilang garis FM dan EN berserenjang. F ni ini garis FM dan EN dia berserenjang dengan garis AB. Tengok FM dia berserenjang dengan garis AB. Manakala EN dia berserenjang dengan garis CD. Okey. Okey. Jadi garis FM dan EN ni dia dikenali sebagai normal kepada sata ABCD. Okey. Ini sata cikgu lukis. Okey. Ini sata A, B, C, D. Okey. Garis yang berserenjang dengan dia tadi. Garis yang berserenjang dengan sata ni. Yang mana tadi satu garis di sini dan satu garis di sini. Yang mana dia membentuk sudut tegak di sini. 90 darjah. Yang mana di sini F, M dan E, N. Okey, jelaskan. Okey. Itu adalah sata dan normal kepada sata. Okey. Kita masuk kepada tajuk yang subtopik yang seterusnya lah. Okay. Di sini kita baru mau tengok unjuran ortogon ni. Okay. Apa yang anda faham tentang unjuran ortogon?
Oke. Oke, kita lihat. Oke. Ini terlihat ya, unjuran ortogon ya image yang terbentuk pada suatu sata apabila unjuran garis dari objek berserenjang dengan sata tersebut. Oke. Oke. Dia katakan sini unjuran ortogon yang image yang terbentuk pada suatu sata. Oke, apabila unjuran garis dari objek berserenjang dengan sata tersebut. Oke, berserenjang dengan sata tersebut. Yang kita lihat, oke. Nah, contoh-contoh dia, oke. Ini adalah objek dari depan. Ini adalah objek dari depan. Oke, ini objek dia. PQRS. Yang pertama nih, oke. Yang pertama, oke. Dia ada garis yang ini adalah normal kepada sata. Normal kepada sata. Normal kepada sata. Semua inilah. Oke. Dia akan membentuk image pada permukaan di belakang ni lah. Image A, B, C, D. Oke. Dia bentuk dalam sata mencancang lah. Oke. Oke, kita lihat. Di sini untuk raja 3. Untuk raja 3. Objek dia yang depan ni lah tadi cikgu cakap. PQRS. Oke. Normal kepada sata dia yang ni. Yang panjang-panjang semua tadi ni. Tengok. PA, QB, RC, SD. Oke. Ini semua adalah normal kepada sata dia. Oke. Dan unjuran ortogon pada sata. Ya, image yang terbentuk dia adalah A, B, C, D ini tadi. Oke. Ya, yang ini dia terbentuk secara melalui sata mencancang. Dia secara sata mencancang. Oke. Kita lihat yang kedua yaitu dia melalui sata mengufuk. Dia terbentuk sata mengufuk. Kita lihat di sini objek dia ialah E, F, G, H. Ini objek dia. Oke. E, F, G, H. Ini objek. Oke. Dan normal kepada sata dia adalah ini. Yang di bawah semua ni. Yang berserenjang dengan sata yang di bawah ni. Sata putih ni. Oke. Dia berserenjang kan nampak di sini. Ni. Tengok ni. Dia ada garis ni. Nampak di sini 90 darjah. 90 darjah. Dia kira dia berserenjangan ni. 90 darjah. 90 darjah. Dia berserenjang dengan sata tersebut. Oke. Yang mana? Oke. Ini sata dia semualah. HU, GT, FS, ER. Itu semua adalah sata dia. Oke. Dan unjuran ortogon pada sata. Kira image yang terbentuk ni iaitu RSTU. Oke. Oke. Faham? Oke. Faham? Oke. Seterusnya kita tengok lagi raja yang seterusnya. Yang tadi tu dia dalam bentuk 2D. Yang sekarang kita lihat dia dalam bentuk 3D. 3D. 3 dimensi. Objeknya dalam bentuk 3 dimensi. Oke. Kita lihat yang raja 5 terlebih dahulu. Oke, raja 5. Objek dia adalah cuboid. Iaitu PQRSTUVW. Oke, cuboid yang di atas ni. Yang warna biru ni. Semua nampak kan? Cuboid yang warna biru ni. Oke. Normal kepada sata. Normal kepada sata ialah garis yang bersenjang. Antara objek dengan sata ni lah. Sata di bawah ni. Oke. Garis berserenjang. Iaitu PA. Inilah. PA. QB. RC. Dan yang di belakang ni lah SD. Ini semua adalah normal kepada sata. Oke. Dan unjuran ortogon
pada satah. Unjuran ortogon pada satah yang terbentuk iaitu A, B, C, D. Ini yang terbentuklah yang di bawah ni. Okey, yang warna peach ni. Kamu nampak di bawah ni. Okey, itu untuk rajah 5. Kita tengok untuk rajah 6. Okey, untuk rajah 6 secara satah mencancang. Kita tengok. Okey, dia punya objek adalah prisma tegak di sini. Prisma tegak warna biru di hadapan ni. Okey, ni objek dia. Ni objek. Okey. Normal kepada satah dia yang semua ni lah. Ni. Kita tarik dia supaya tarik dia kepada tarik dia. Okey, tarik ni. Ni semua ni lah. Ni. Ni. Ni lagi yang atas ni. Ni normal. Ni semua normal kepada satah. Okey, normal kepada satah. Normal kepada satah. Okey. Dan unjuran ortogon pada satah. Image yang terbentuk iaitu P. Ini P, Q, R, S, T, U. Okey. Itu adalah dia punya unjuran ortogon pada satah ataupun image yang terbentuk dia. Di sinilah image yang terbentuk. Okey. Jelaskan. Yang pertama tadi kita lihat untuk 2D. Untuk 2D, ini adalah untuk 2D, 2 dimensi. Contoh yang diberi sini untuk satah mencancang dan satah mengufuk. Begitu juga dengan rajah 5 dan 6 ni, yang mana untuk 3 dimensi diberikan satah mengufuk dan satah mencancang. Contoh yang diberikanlah. Okey. Kita masuk kepada macam mana kita mau lukis unjuran ortogon yang terbentuk tu. Okey. Kita baca di sini, anda boleh melukis unjuran ortogon suatu objek pada satah mengufuk atau satah mencancang dengan mengikut langkah-langkah berikut. Ini adalah langkah-langkah yang dia cadangkanlah. Okey, yang pertama, kenal pasti jenis satah dan arah objek perlu diunjurkan. Okey. Nanti kita lihat ya. Okey, yang kedua, luruskan garis normal kepada semua bucu objek tersebut kepada satah. Okey, pastikan garis normal tersebut lurus dan tegak agar panjang sisi unjuran sama seperti panjang sisi objek. Yang ketiga, sambungkan titik-titik persilangan normal dengan satah untuk melukis bentuk unjuran ortogon. Okey, yang keempat, lukis semula unjuran ortogon tersebut dengan ukuran yang sebenar. Labelkan semua bucu dan panjang sisi. Okey, maksud di sini ukuran sebenar ni, okey, jika kita tahu kalau dalam arahan soalan yang diberi, dia bagi satu segi 4 begini, dia kata 4 cm. 4 cm. Okey, jadi untuk contoh untuk kamu lukis di dalam untuk kamu lukis unjuran ortogon dia, kamu kena guna pembaris guna ukuran sebenar. Ambil pembaris ukur 4 cm. 4 cm untuk 4 cm lah dengan menggunakan ukuran sebenar. Ini yang dia kata kita lukis semula unjuran tu dengan ukuran yang sebenar. Okey. Sama juga label bucu dengan sisi dia semua. Label bucu dan panjang sisi dia. Okey. Ini contohlah. Okey, kita lihat. Okey. Kita lihat contoh dia. Contoh soalan. Okey, kita lihat contoh soalan yang pertama di sini. Soalan dia, raja di sebelah menunjukkan sebuah prisma tegak dengan tapak berbentuk segi empat tepat ABCD yang terletak pada suatu satah mengufuk. Okey, permukaan ABK LGF ialah keratan rentas seragam prisma tersebut. Okey, sisi-sisi AF dan BK adalah tegak. Lukis unjuran ortogon bagi objek tersebut pada satah mengufuk sebagaimana dilihat dari arah Z. Okay, yang kedua, B,
Sata mencancang sebagaimana dilihat dari arah X. Dan yang ketiga, si sata mencancang sebagaimana dilihat dari arah Y. Ini soalan yang diberi. Kita lihat gambar dia di sini. Oke, gambar dia. Oke, yang mana oh sorry. Sekejap ya. Oke. Yang mana? Oke. A, B, C, D. Oke, A, B, C, D ini ialah sata mengufu yang di bawah nih. Yang tapak dia nih. Yang tapak dia ialah sata mengufu. Oke, dia bilang permukaan A, B, K, L, G, F. Oke. A, B, K, L, G, F ialah keratan rentas seragam prisma tersebut. Oke, keratan rentas dia. Sisi EF dan BK adalah tegak. Oke, maksudnya di sini tegaklah. 90 darjah. 90 darjah. Oke, yang kita cari, kita lihat yang pertama. Oke, ini cikgu saya tunjukkanlah. Soalan yang pertama tadi dia kata lukis unjuran bagi objek pada sata mengufuk sebagaimana dilihat dari arah Z. Arah Z yaitu dari arah atas ini. Dalam soalan tadi dia sudah beri juga. Oke. Dalam soalan ini tadi dia ada beri 3 arah lah. Pertama Z, terus itu ada X, ada Y. Dia sudah beritahu arah mana. Oke. Kita jawab soalan yang pertama dulu. Oke, dia minta kita dari pandangan arah Z, itu dari atas lah. Mengufuk dan sata dia sata mengufuk di bawah ni. Oke. Jadi kita ambil lukis garis normal lah. Garis normal dari semua bucu objek ni kepada sata. Bucu objek yang di bawah ni lah. Bucu-bucu dia semua. Okey, yang mana terlihat dalam sata ni lah. Okey, kita tengok di sini. Okey, Okey, ni 1. Okey, 1. Lepas tu dari ke bawah juga. G. Okey. D. Okey. Kita ada L di sini. L. Okey. K. Lepas tu di sini ada B juga. Okey. Okey, B. B lah di sini. Kita ambil B saja B. Sebab K dengan B ni dia selari kan. Jadi kita ambil B. Bucu yang paling bawah ni. Okey. B. Lepas tu C di sini. Okey. J ni kita dah ambil lah. C dia berserenjangan. Dia kira sama juga. Okey. Jadi lagi kita ambil sini I di bucu I. Garis ke bawah. Bucu I. Lepas tu H. Bucu-bucu dia. Dan yang terakhir di bawah ni lah. Bawah ni. D. Nampak di belakang sana. Okey. Tu semua adalah garis normal kepada daripada setiap bucu objek. Okey. Okey. Lepas tu kita lukis begini. Awal pada mulanya dia kan hanya kita lukiskan garisan ni, belum kita lukiskan garisan ni. Okey. Di sini, di sini, sini. Inilah. Ni. Okey. Jadi okey, kita sambungkan titik-titik ni. Titik-titik. Okey. Titik-titik. Okey. Lepas tu dia membentuk satu unjuran ortogon lah. Okey, dan yang ini ni jangan sampai terlepas lah. Yang ini. Kalau kita nampak dari pandangan atas, okey. Dari pandangan atas kita akan nampak
Oke, yang ini sudah dilukis. Yang ini yang mana sudah dilukis semula. Yang ini sudah dilukis semula mengikut ukuran sebenar. Yang macam cikgu cakap tadi, ukuran sebenar. Contohnya, disincam di sini. Dia kata 3 cm. IH ini panjang dia 3 cm. Oke, ukur guna pembaris 3 cm. Ikut panjang sebenar ya. Oke, ukur guna pembaris 3 cm, lepas tu garis. Oke, begitu juga semua sisi-sisi dia ni lah. Panjang-panjang dia ni. Semua ikut panjang pembaris tu lah. Ukuran sebenar. Kamu kena ukur dia guna pembaris. Untuk dapatkan dia punya ukuran sebenar tu guna pembaris lah. Oke, kalau kita nampak dari atas sini, nampak dari atas, kita nampak dia ada satu petak. Lepas tu di sini ada satu petak lagi nanti nih. Yang condong nih, yang bahagian condong di sini nih, dia akan bentuk satu petak nih. Oke, yang ini dan ini nih, dia akan bentuk satu petak sebab dia condong kan? Dia condong begini. Kalau kita nampak dari atas, dia seolah-olah berbentuk segi empat juga tuh. Oke, dan satu lagi kita nampak nih bentuk yang ni. Jadi dia ada 3 ruang. Oke, yang pertama di sini, kita tengok EHFG. Ini ruangan yang pertama tadi yang atas. Oke, lepas tu yang bahagian condong nih. GLIH. Ini yang bagian condong nih. Oke, dan yang bagian bawah sini. LKJI. Oke, kalau kamu nampak di sini kenapa dia beri 2 nih? E/D. Sebab tengok sini F/E. Oke. Tengok di sini. F dengan E. Oke. F dengan E. Sebab kalau kita tengok dari atas, pandang dari atas, kita nampak garis F dengan E tu dia bertindis. Dia kan selari, jadi dia bertindis. Garis tadi kan dalam soalan dia cakap sisi EF dengan BK ni tegak. Jadi dia selari. E dengan F ni dia selari. Jadi sebab itulah kenapa kita tulis beginilah F/E. Sebab titik dia berada di bawah dia lah. Contoh macam ini, titik F ni dia berada di bawah E. Dia selari. Kalau dari pandangan atas lah. Oke. Ni dia ada bagi penerangan juga untuk yang titik ID. Dia sama juga semua. Ini dia bagi satu penerangan. Susunan huruf adalah mengikut arah pandangan. Oke, titik D berada di bawah titik I apabila dipandang dari arah Z. Lagi satu, oke. Kenapa I dulu baru D? Sebab kalau kita lihat dari atas, kita jumpa I dahulu, baru D. I dulu, baru D. Oke, sebab itulah kenapa dia tulis I/D. Sama juga macam yang F/E. Oke, dia nampak kalau dari atas F dulu baru E. Tapi kiranya dia berkongsi. Kalau nampak dari atas ni dia macam berkongsi satu titik lah. Oke. Oke. Ni untuk soalan yang E. Oke. Seterusnya kita lihat soalan B. Itu Sata mencancang sebagaimana dilihat dari arah X. Oke. Dia minta untuk Sata mencancang daripada arah X nih, arah X ke dia menghadap ke kiri. Oke, dia minta kita lukis unjuran ortogon dari pandangan X ni lah. Dari pandangan X. Oke, sama juga macam tadi, kita ambil setiap bucu-bucu ni, bucu-bucu dia, kita tarik bucu-bucu ni untuk membentuk garis normal lah. Garis normal pada Sata ni lah. Garis normal pada Sata. Oke, macam tadi. Oke. Macam di sini, ni garis normal sudah kan. Garis ni. Kita bentuk titik lah.
titik, titik, titik. Okey, titik. Okey, sudah. Kita sudah bentuk garis normal. Kita sudah lukis garis normal untuk semua bucu kepada sarta ni. Okey, kita sambungkan titik-titik ni. Sambungkan titik-titik semua ni, jadi dia akan membentuk objek ni lah. Okey, dia bentuk objek ni. Lepas tu, kita sambung. Okey. Okey, jadi kita lukis dia. Kita dapat gambaran soal, jadi kita lukis dia dalam ukuran sebenar. Ukuran sebenar, contoh tadi yang cikgu cakap, ukuran sebenar dia. Kalau okey, di tepi kalau dia kata di sini 2 cm. Kalau 2 cm, kamu kena buat guna ukuran sebenar. Ambil pembaris, ukur 2 cm. Lukis dia 2 cm, begitu. Okey. Okey, guna ukuran sebenar. Lukis guna ukuran sebenar. Kena guna ukuran sebenar ya. Lepas tu, label lah tiap-tiap bucu dia tu. Okey, jadi macam tadi kita dapat kalau pandang dari pandangan X, kita dapat lihat di sini ada dua ruang lah. Yang ni. Kita akan nampak yang ni dengan sekejap, silap. Kita lihat. Okey, kita nampak dia ada dua. Okey, yang ni dengan yang ni. Yang ni lah. Okey. Ada dua ni. Kalau kita nampak ke sana, kita dari arah pandang X tu, okey, dia akan bentuk ada dua ruang lah. Okey, dua ruang. Kita lihat di sini. Okey. Yang pertama iaitu GHLK. GHIL, maafkan cikgu. GHIL. Itu yang pertama. Ruangan yang pertama yang di atas ni lah. Okey, dan kita ada ruangan kedua iaitu KJBC. KJBC. Kita nampak dari arah pandang X lah. Okey, dia ada juga titik yang bertindih. Titik. Kalau kita pandang dari arah X ni, dia ada titik yang bertindih. Iaitu di sini kita nampak G dengan F ni lah. Nampak di sini G dengan F. Okey, dia bertindih. Kalau kita nampak dari X, dia bertindih. Okey, sama juga H dengan E. Lepas tu K dengan L di sini. Okey, I dengan J. Lepas tu B dengan E. C dengan D. Okey, sama juga macam tadi. Kenapa B dahulu? Kita tulis B dahulu baru slash A. Sebab kita nampak B dahulu di depan. B dahulu baru titik A. Okey, so kita kalau dari arah pandang X, kita nampak B dahulu baru A. Okey. Okey, kita nampak sini. Kita tengok lagi apa yang tertinggal. Okey. Okey ni. Macam mana kita tahu HI ni, HI adalah 2. Okey, sebab dia tidak beritahu di sini kan? Tidak beritahu berapa dia punya panjang dia. Okey, kita berapa panjang dia, tapi kita dapat carilah. Okey, tengok FA adalah 4. Okey. FA adalah 4. Okey. Jadi sini JC dia beritahu adalah 2. Jadi di sini otomatik jadi 2. Okey. Ini untuk soalan C. Maafkan cikgu. Ini untuk soalan B. Kita lihat untuk soalan C. Dia kata satah lukis unjuran ortogon pada satah mencancang sebagaimana dilihat dari arah pandang Y. Arah pandang Y di sini. Okey. Arah pandang Y. Sama juga macam sebelum-sebelum ni. Okey.
kita sudah kenal pasti apa jenis sarta dia. Macam tadi, jenis sarta dia yaitu sarta mencancang. Lepas tu arah objek yang perlu diluncurkan yaitu dari arah pandang Y. Lepas tu kita lukis garis normal. Garis normal dari bucu objek kepada sarta. Lukis semua bucu-bucu yang dapat dilihat lah. Tengok sini bucu C, J, I, H, lagi satu E, D. Semua bucu-bucu tu, lukis garis normal. Garis normal dapat sini, sini. Lepas tu kita sambungkan titik-titik ni. Sambung. Sambung. Lepas tu ini kita dapat gambaran sudah, jadi kita lukis dia dalam ukuran asal. Ukuran asal. Cikgu saya terangkan tadi ukuran asal tu macam mana. Ukuran asal kalau dalam gambar rajah yang dia beri 4 cm, kena ukur betul-betul guna pembaris. Kamu kena lukis ukur betul guna pembaris. Ambil pembaris, kira 4 cm. Kira 4 cm. Kira 4 cm. Itulah guna ukuran sebenar. Ni kita keluarkan, kita dapat nampak lah. Dari arah pandang Y. Kita dapat lihatlah ini yang terbentuk. Dari arah pandang Y, ini yang terbentuk. Ini yang dapat kita nampak. Bentuk ni. Kita nampak, labelkan semua dia. Labelkan bucu dan panjang sisi dia semua ni lah. Yang mana diberi. Bucu dia. Sini nampak F, E, G, H, L, I, K, J, B, C, A, D. Ini yang setakat ni semua faham kan? Kalau ada apa-apa persoalan boleh terus tanya kepada cikgu lah. Ni untuk soalan tadi. Kita sudah buat untuk ketiga-tiga soalan yang dia minta tu lah. Dari arah pandang Z yang pertama tadi, lepas tu arah pandang X, dan yang ketiga arah pandang Y. Tu contoh.